يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar, dan pohon-pohon tamar yakni kurma, dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya.
dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari memetik atau menuainya. Dan janganlah kamu melampau-lampau pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau-lampau. Dan di antara binatang-binatang ternak itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan. Dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang. Binatang ternak itu 8 ekor, yakni 4 pasang. Dari kambing biri-biri 2 ekor, sepasang jantan dan betina. Dan dari kambing biasa 2 ekor, sepasang jantan betina. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Atau yang dikandung oleh rahim kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan syarak dari Allah yang menjadi dalil tentang haramnya. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan dari unta 2 ekor, sepasang jantan dan betina. Dan dari lembu 2 ekor, sepasang jantan betina. Tanyalah wahai Muhammad, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Ataupun kamu akan menyaksikan ketika Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu atau kepada datuk nenek kamu dengan demikian itu? Oleh itu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakangnya atau yang menyelaputi perkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka. Dan sesungguhnya kamilah yang benar. Kemudian jika mereka mendustakan wahai Muhammad, maka katakanlah, Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas, melimpah-limpah. Dan azab seksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Masih dalam suratul An'am, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8 pada ayat 141 sehingga ayat 147. Masih lagi bersangkutan dengan perkara halal haram yang berkait dengan makanan dan sembelihan. Allah Ta'ala menempelak golongan penyembah berhala yang telah mengada-ngadakan agama mereka dan peraturannya mengikut hawa nafsu. Antaranya perkara yang bersangkutan dengan binatang, bersangkutan dengan sembelihan, bersangkutan dengan halal haram. Dan demikian juga Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini tanda-tanda yang jelas akan kuasa Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman, sama ada tanaman kecil maupun yang besar, menjadikan ia kepelbagaian bentuk dan rupa, dan sebahagiannya rupanya sama tetapi rasanya tidak sama.
Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman supaya bila memetik hasilnya dikeluarkan zakat. Dan tidak membazir dalam memakannya, dalam membahagikannya. Kerana Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang membazir. Bila Allah Ta'ala menyatakan, وَهُوَ الَّذِي, dan dialah Allah, ansha'a jannatin, yang menciptakan, yang mengadakan, jannatin artinya kebun-kebun, ladang-ladang yang dipenuhi dengan pokok-pokok buah-buahan. Maka disebut perkataan jannat artinya yang menutupi bumi. Kerana perkataan jannah dia ambil daripada perkataan janin, yang tersembunyi. Sebab bila ada pokok-pokok ini, bumi itu terlindung kerana kehijauan yang ada di atas. Maka kata Allah, Allah lah yang menciptakan dan mengadakannya, iaitu kebun-kebun, tanam-tanaman kamu. Ma'rusyatin, kata ma'rusyat sama ada kebun-kebun yang kamu letak para. Ma'rusyat artinya kita ambil kayu untuk kita junjungkan pokok tadi supaya dia dapat berbuah dengan baik seperti kacang. Yang perlukan kepada para ataupun junjung dia. Ini panggil ma'rusyat. Perlu ada kayu-kayu, perlu ada, dia perlu sokongan untuk dia tumbuh. Ma'rusyat. Wa ghaira ma'rusyat, dan ada pokok yang melata atas muka bumi. Seperti pokok tembikai. Dia melata, dia berbuah terus atas bumi, atas tanah. Ada buah yang perlu tergantung atas para. Seperti juga buah anggur, dipanggil ma'rusyat. Perlu dibuat dia punya penjunjung dia, maka dia barulah berbuah. Maka ini ma'rusyat. Wa ghaira ma'rusyat artinya pohon-pohon yang menjala di bawah, yang tidak perlukan kamu buat para apa-apa. Maka Allah lah yang menciptakannya, kata Allah Ta'ala. Wan nakhla, dan demikian juga kurma. Mula-mula Allah Ta'ala sebut tanam-tanaman yang menjadi suatu kemewahan. Anggur sebagai contoh, mewah. Kemudian Allah menyebut tentang makanan atau buah-buahan asasi, iaitu an-nakhl, yakni buah kurma, pokok kurma. Kenapa Allah Ta'ala menyebut pokok kurma? Kerana kepentingannya dan juga kerana popularnya, menjadi makanan yang paling popular dalam masyarakat Arab. Maka Allah menyebut wan-nakhl waz-zar'a, dan tanaman mukhtalifan ukuluh, yang pelbagai bentuk rasa-rasanya. Artinya Allah Ta'ala menciptakan macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan, macam-macam jenis pokok-pokok, kayu-kayu, yang ianya mempunyai buah yang pelbagai, bagi menandakan kekuasaan Allah. Supaya kita lihat dan kaji. Waz-zaitun, dan buah zaitun. War-rumman, dan buah delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, yang sama bentuk tapi tak sama rasanya. Artinya delima-delima ada yang manis, ada yang masam, ada yang mungkin buruk dan sebagainya. Walhal sumbernya sama, tanah, air, pokok yang sama. Tetapi kenapa buah-buah ini punya pelbagai rasa? Bila putih rasa lain, bila masak rasa lain, bila terlebih masak rasa lain. Maka semuanya ini menandakan kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan rasa tersebut? Ada tak manusia yang mampu mencipta rasa? Sehingga buah-buahan tadi melalui peringkat-peringkat pembesarannya mempunyai pelbagai warna dan mempunyai pelbagai rasa, walhal sumber tanah. Sumbernya sama, tanah, air. Tapi kenapa mengeluarkan buah yang pelbagai? Sama ada kalaupun dia ni berbeza atau sama tapi rasa lain-lain. Untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sebagai tanda bersyukur, kulu min samarihi, makanlah buah-buahan tersebut. Iza asmara, bila mana dia berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkan zakatnya pada hari penuaiannya. Berhubung dengan zakat tanaman. Di sini kita katakan ada kekhilafan ulama tentang pohon-pohon ataupun tanam-tanaman yang perlu dizakat. Di sisi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, semua pokok perlu dizakat buahnya bila dipetik. Melainkan pokok tebu, melainkan pokok tin, melainkan
kita katakan rumput, tanam rumput, ini tak kena. Tak dituai rumput ataupun tebu, maka ini tak dikenakan zakat. Lain pada tu kena zakat. Zakatnya sama ada 1/10 atau 1/20. Sekiranya sumber airnya ialah hujan, percuma, maka kena zakat 1/10. Kalau sumber airnya ialah terusan dan juga air yang menggunakan tenaga untuk diairi, maka zakatnya ialah 1/20. Dan nisabnya bila ia sudah pun mencukupi berat sebanyak 653 kilogram. Artinya setengah tang lebih. Bila buah-buahan ini dipetik melebihi 653 kilogram, maka kena zakat. Kalau dia sumbernya ialah air hujan, maka 10% daripadanya, kalau kita sebut 10% daripada 600, maka 10%, 60 kilo paling kurang, keluarkan zakat. Dan kalau ia daripada sumber air yang ada bayaran, ada usaha, maka dia adalah 1/20. Artinya 30 kilo. Dizakatkan, diberikan. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah dia tak kira asalkan buah tadi dia petik cukup nisab. Tetapi di sisi jumhur ulama dan sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, bahawa zakat hanyalah pada makanan-makanan asasi. Seperti kurma, makanan asasi. Padi ataupun beras, gandum, ini makanan asasi. Maka sebaik saja dituai, maka dia tidak perlu kepada haul. Haul ni tempoh setahun. Dia cuma cukup nisab. Dan waktu dituai cukup nisab, maka kena zakat. Artinya di sini Allah Ta'ala nak ajar kita bersyukur. Pertama lihat, pokok-pokok ini macam mana dia membesar. Dan macam mana dia berbuah. Macam mana dia mengeluarkan hasil sehingga kamu boleh makan dan kamu boleh manfaatkannya. Semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang berhak buat syariat. Allah yang berhak untuk menurunkan perintah dan larangan. Sebab semua benda yang ada atas muka bumi ini Allah cipta. Kemudian Allah menyebut tentang watak orang kafir. Lepas Allah menyebut tentang kekuasaannya yang mentadbir, yang menjaga alam ini supaya semua orang tahu Allah yang mentadbir dan mencipta ini yang berhak mengeluarkan hukum hakam, bukan kamu. Kamu wahai penyembah berhala tidak berhak mengeluarkan hukum hakam, halal haram dalam makanan. Kerana yang menciptakan makanan itu, yang memberi nikmat ternakan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut, wa minal an'am, di antara kurnia Allah pada kamu, Allah berikan kepada kamu binatang-binatang ternakan. Hamulatan wa farsha, yang sebahagiannya boleh kamu jadikan sebagai tunggangan kamu. Boleh ditunggang, boleh menyampaikan tempat-tempat jauh, menjadi dekat. Dan di kalangannya ada yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai farshan. Apa maksud farshan? Iaitu yang boleh kamu makan. Unta-unta yang kecil tak sesuai angkat barang, lembu-lembu yang kecil yang tak sesuai angkat barang, yang tak sesuai bekerja, tetapi lembu-lembu ini sesuai untuk dimakan, lembut dagingnya. Lembut dagingnya, sedap rasanya. Maka Allah jadikan binatang-binatang ini satu nikmat. Tadi Allah menyebut tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut binatang. Baik, kenapa dimulakan dengan tumbuh-tumbuhan? Sebab tumbuh-tumbuhan ini mudah dijaga. Dia mudah tersebar dan banyak hasil. Yang kedua disebut ternakan. Kerana ternakan ini perlu jaga dengan lebih rapi. Tapi kesemuanya ini ialah nikmat dari Allah. Kalau kita tengok daripada hasil usaha kita tu tak banyak sangat. Tapi kerana rahmat Allah itu menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Kerana rahmat Allah itu binatang kita membiak dengan banyak. Maka Allah kata ini semua tanda-tanda sifat pemurah dan kekuasaanku. Kulu mimma razaqakumullah. Makan apa yang Allah rezekikan pada kamu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan macam mana? Kita dah baca ayat sebelum ini. Mereka bila memetik tumbuh-tumbuhan, sebahagian mereka kata ini milik berhala, ini milik Tuhan. Kalau mereka di binatang, binatang ini kalau disembelih ini untuk Tuhan, ini untuk berhala. Kata Allah, baik tumbuhan Allah ciptakan. Atau binatang Allah juga Ta'ala ciptakan. Maka jangan kamu jadikan dalam tumbuh-tumbuhan dan ternakan ini, makan minum kamu ini ada syariat dengan cara ikut syaitan.
Yang halal dan haram, yang boleh dan tak boleh mesti mengikut syariat. Bukan mengikut hawa nafsu kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Bila Allah Ta'ala sebut, jangan ikut jejak langkah syaitan. Sudah kita tak nampak pun syaitan. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya jangan ikut jejak langkah syaitan? Sebab nafsu kita ni tuan-tuan ialah makhluk yang ditunggang oleh syaitan. Nafsu kita dia memang ada kehendak tapi dia tak kuat. Tapi syaitan datang dia jadikan kuat. Macam kita dah cerita semalam, kisah membunuh anak perempuan. Nafsunya malu kerana ada anak perempuan. Datang syaitan menunggang sifat malu yang ada tadi kerana punya anak perempuan lalu membunuhnya. Sebab itu kita pun sebut dalam bahasa percakapan kita, ni kena rasuk di syaitan. Budak ni kena rasuk ni. Kerana adanya pengaruh syaitan dalam mengawal hawa nafsu manusia. Sebab itu kata Allah, ya nafsu itu datang ada secara fitrah. Benci, suka. Tetapi jangan sampai peringkat syaitan mempergunakan kelemahan hawa nafsu kita. Kerana itu datang syariat untuk tundukkan nafsu. Syariat ni memang tak boleh tundukkan syaitan. Syaitan memang tak nak ikut. Tapi nafsu ni memang kita tak boleh bunuh dia ada dengan kita. Sebab itu kita ada sifat benci, dendam, semua ada. Tapi kita dengan ikut syariat, kita kawal nafsu. Kita kawal nafsu makan kita. Kita kawal nafsu marah kita. Kita kawal nafsu benci kita. Kita kawal nafsu dendam kita. Kita kawal nafsu riak kita. Kan nafsu ini fitrah ada pada saya, ada pada tuan-tuan. Tapi bila Allah sebut jangan ikut jejak langkah syaitan, kerana bila nafsu ini ditunggang di syaitan maka jangan ikut. Kemudian Allah menyebut samaniyata azwaj, 8 pasang binatang. Ya Allah Ta'ala nak seolah-olah supaya berfikir golongan-golongan penyembah berhala yang cuba menjadikan syariat pada binatang ternakan dan tanaman mereka. Allah mulakan dengan berkata, baik, 8 pasang binatang. Daripada kambing biri-biri 2 pasang, daripada kambing biri-biri 2 ekor jantan betina, daripada kambing biasa 2 ekor jantan dan betina. Baik. Kata Allah, okey, fokus pada kambing. Apakah yang diharamkan kedua jantan atau kedua-dua betina? Atau yang diharamkan itu apa yang dikandung oleh kedua-dua betina? Betina biri-biri dan betina kambing biasa. Nabi'uni, okey, ceritakan asal usul pengharaman ini bi'ilmin, dengan ilmu, in kuntum sadiqin. Kamu meletakkan binatang-binatang kalau beranak berapa ekor maka diharamkan, kalau sekiranya dia beranak macam ni maka diharamkan, kalau sekiranya janin tadi hidup, misalnya disembelih binatang janin hidup maka ini untuk lelaki, kalau mati untuk lelaki dan perempuan. Baik, sebenarnya mana satu yang haram? Kambing biri-biri ke yang haram? Atau kambing biasa yang haram? Yang jantan ke haram? Atau yang betina yang haram? Atau yang dikandungkan itu haram? Mana satu? Beritahu dengan ilmu. Jangan wasangka, jangan dengan nenek moyang kamu. Allah mencabar untuk menyebut kembali asal usul daripada setiap syariat yang kamu sebut. Sebab itu tuan-tuan, agama sesat. Mereka tidak mempunyai dalil, tidak juga punya sumber hukum hakam. Akhirnya mereka kata orang tu cakap, orang tu cakap. Dia macam kalau kita nak cari khabar palsu. Ada orang kata benda tu macam ni, macam ni. Kita tanya siapa yang cakap? Dia kata orang ni cakap. Kita jumpa orang ni pula kita tanya. Daripada mana awak jumpa maklumat? Saya tak tahu, orang ni cakap. Lalu kita jumpa sama last kali, saya pun tahu ada orang cakap. Artinya tak ada sumber. Baik, sama juga bab hukum hakam. Baik, siapa yang cakap hukumnya haram? Dan siapa yang cakap hukumnya halal? Halal dan haram ini sumber dari mana? Lalu bila diusul periksa dan ditanya, akhirnya mereka kembali kepada noktah yang sama. Waktu mana mereka menyembah berhala? Nenek moyang kami. Habis nenek moyang kamu ambil dari mana? Kami pun tak tahu. Kata Allah, kalau nenek moyang kamu sesat, kamu pun sesat. Artinya asas sesuatu itu dengan ilmu. Kemudian kata Allah, wa minal iblis nain. Baik, unta pula ada 2 ekor, jantan betina. Wa minal baqari itsnain, dan lembu pula ada 2 ekor, jantan betina. Kul, katakanlah. Wahai Muhammad, tanya mereka. Azakaraini harama amil unsayain, jantan ke yang haram atau 2 betina yang haram? Atau yang dikandungkan oleh 2 betina itu haram? Am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi? Iz wasakumullahu bihadza, kalau benar Allah yang turunkan hukum ini.
Last kali mereka kata ini pun undang-undang Tuhan sebenarnya. Undang-undang yang kami ambil daripada Allah. Baik, mana buktinya? Mana dalilnya? Ataupun kamu sandarkan pada Allah secara penipuan. Kaziban, buhtanan wa kaziban. Secara mengada-adakan. Artinya, macam kita sebut tadi, suatu berita, kita nak cari sumber sahihnya, akhirnya dia tak ada sumber betul, maka itu dia bohong. Sama juga syariat. Syariat ni dia berpunca daripada mana? Oh, orang ni kata. Tak ada istilah orang kata. Ada tak dalil Quran dan hadis Nabi? Kerana ini menjadi faisal, penentu. Ini dasar. Kerana itu kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain, lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat. Sebagaimana kamu berpegang pada kedua-duanya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita juga dalam agama Islam, kita juga akan dengar hukum hakam ni. Siapa cakap? Orang ni kata. Baik, cari sumber asalnya. Tengok ada hadis, oh tak ada. Maka tak ada hukumnya. Kerana setiap hukum berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana para ulama yang sebenar tak akan bercakap dengan dirinya, melainkan mereka bercakap pada sandaran. Lepas itu dalam Islam, kita lihat bagaimana Allah pelihara agama Islam. Dengan dipeliharanya Al-Quran dan dipeliharanya hadis Nabi SAW. Kalau ada yang cuba menyeleweng dengan membawa kata orang tu, kata orang ni, tanpa sandarkan pada perintah Allah dan Rasul, maka kita akan dapat kata-kata ini akan hilang macam tu je. Tapi inilah kesesatan yang berlaku pada penyembah berhala. Di sebalik hilangnya sumber rujukan mereka, kerana memang mereka tak ada rujukan mereka hawa nafsu dan syaitan, akhirnya mereka gagal membawa bukti pengharaman sesuatu perkara. Faman azlam, siapa yang lebih jahat? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, orang yang mengada-ngadakan kepada Allah dengan pendustaan. Liyudillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak sekali-kali memberi petunjuk pada orang yang zalim. Orang yang paling zalim ialah orang yang mengeluarkan hukum tanpa sandaran, tanpa dalil dan tanpa sumber yang sahih. Sebab itu kita, apa yang Allah halalkan maka kita halalkan. Yang Allah haramkan maka kita haramkan. Dan apa yang Allah halalkan itu sama dengan apa yang Rasulullah halalkan. Apa yang Allah haramkan itu sama sebagaimana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan. Maka orang Islam ada satu sumber yang jelas. Kerana itu ayat selepas itu, pada ayat 145, bila mana Allah SWT menyatakan, Kulla ajidu fima. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la ajid, aku tak jumpa. Ma fima uhiya ilayya muharraman, apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu itu haram, yat'amu untuk dimakan, illa melainkan 4 perkara. Lalu Allah suruh Rasulullah beritahu. Baik, ini yang sebenar-benar hukum Allah. Dalam masalah makan dan minum dan khususnya binatang-binatang yang menjadi sumber protein kamu. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan, wahai Muhammad, katakan pada mereka yang haram yang diwahyukan cuma 4 perkara. Yang pertama, bangkai, maitatan. Yang kedua, audaman masfuha, darah yang mengalir. Yang ketiga, aulahma khinzirin, daging babi. Fa innahu ris au fisqan uhilla li ghairillahi bih, ataupun sesuatu sama ada ia bangkai atau darah atau daging babi kerana ia adalah najis, ataupun fasik uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih bukan nama Allah. Artinya bangkainya, darahnya, babinya yang disembelih bukan nama Allah. Famanittugham, melainkan siapa yang berada dalam keadaan terdesak. Ghaira barin, tanpa melampau. Ghaira barin, tanpa dia mencari ataupun kita katakan tanpa dia berhelah untuk melakukannya, wala adin, tidak melampau waktu melakukannya. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asal 4 kali ini diharamkan. Sama ada kita sebut bangkai, darah yang mengalir, dan juga babinya yang disembelih bukan kerana Allah. Tetapi kalau sekiranya dalam keadaan kita tak ada maksud nak makan, tak sengaja lah, atau dalam keadaan kita tak melampau dalam waktu darurat. Kadang-kadang ada orang Islam makan benda ni cara tak sengaja. Min ghairi qasidin lahu. Itu perkataan ghaira barin. Kita tak syari.
tiba-tiba termakan, orang pun kata ni babi, ni bangkai. Maka ia tidak bersalah dan tidak berdosa. Wala adil, ataupun dalam keadaan darurat, dia tak melampau. Maksud tak melampau, dia tak makanlah sampai kenyang, sekadar untuk hidup. Ini ketika darurat. Maka kata Allah SWT, ketika itu dibenarkan dan Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sebalik musyrikin Mekah, penyembah berhala, haramkan benda itu, haramkan benda ini, walau mereka tidak ada satu pun syariat hukum yang membenarkan perbuatan mereka. Maka Allah menjelaskan yang termaktub dalam wahyu ni 4 perkara. Iaitu berkait dengan bangkai, berkait dengan babi, yang berkait dengan darah, yang berkait dengan sembelihan bukan dengan nama Allah. Yang lain itu secara umumnya halal. Melainkan datang hadis Nabi SAW yang menyebut pengharaman tentang binatang bertaring, binatang berkuku, binatang yang dipandang jijik, serangga-serangga. Maka itu pengkhususannya pula. Maka ini secara dasar. Benda-benda umum yang dilihat di dalam muamalah mereka. Ada pun perkara-perkara yang lebih detail pada itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Itu sahaja yang diharamkan. Kemudian sesudah Allah menyebut, inilah dia dasar syariat. Dasar syariat itu berdasarkan kepada wahyu Allah SWT. Bukannya berdasarkan hawa nafsu. Kemudian Allah menyebut, wa 'alal ladzina hadu. Ada pun orang Yahudi. Satu lagi puak yang sama dengan kamu. Kamu wahai penyembah berhala gunakan hawa nafsu. Yahudi pula mereka menyeleweng. Bila mereka menyeleweng sedangkan mereka ada kitab, tapi mereka seleweng. Kamu musyrikin Mekah memang tak ada kitab, tak ada sumber, kamu ikut nafsu terus. Yang si Yahudi pula bila turun kitab Taurat, dia menyeleweng maksud dan maknanya. Maka kerana itu Allah menghukumkan, mengharamkan setiap yang berkuku. Kulladzi zufur, setiap binatang yang berkuku. Maksudnya binatang yang berkuku ini seperti mereka Yahudi tak boleh makan unta. Sebab kakinya itu berkuku. Atau mereka tak boleh makan itik. Yahudi tidak boleh makan angsa. Yahudi tidak boleh makan burung unta atau ni'am ataupun na'amah. Sebab kakinya bersifat kuku. Kaki itu terus kuku. Macam itik pun sama dia. Dia tak ada jari-jari macam ni. Kalau jenis ada jari-jari boleh. Kalau jarinya melekat seumpama itu macam unta, maka diharamkan. Macam itik diharamkan. Angsa diharamkan. Burung unta diharamkan. Yahudi diharamkan sebab siapa? Kenapa mereka diharamkan? Sebab sifat melampau mereka Allah hukum. Allah cerita ada yang mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Ada yang diharamkan kerana berdasarkan wahyu. Dan ada yang diharamkan kerana hukum Allah pada dia. Sebagaimana Allah mengharamkan mereka kerja satu. Sebab mereka yang menyeleweng. Mereka yang kata Allah macam-macam, maka setiap kali mereka bercakap bukan-bukan tentang Allah, Allah hukum mereka. Banyak hukuman. Kemudian diharamkan juga bagi Yahudi itu untuk makan lemak. Wa minal baqar wal ghanam, daripada lembu dan daripada kambing. Dua jenis binatang ni saja. Haramna alaihim syuhumahuma. Haram bagi mereka memakan lemak. Kedua-dua binatang. Iaitu lembu dan juga kambing. Illa ma hamalat zuhuruhuma, mereka lemak di atas belakang. Awil hawaya aw makhtalata bi'af, ataupun yang melekat pada tulang. Yang lemak seketul tak boleh. Lemak yang ada di belakang, okey itu boleh. Lemak yang ada dalam anggota dalam, perut-perut tadi, mereka nak ambil perut ada lemak-lemak sikit, itu boleh. Dan lemak yang bercampur dengan daging sikit. Jadi daging wagyu tu ada lemak tengah, okey boleh. Tapi kalau lemak berasingan, diharamkan. Lemak tadi lemak berasingan. Juga sebagai hukuman kepada Yahudi. Zalika jazainahum bibaghihim. Demikian kami hukum mereka, mereka melampau. Kerana mereka cuba juga mengubah hukum-hukum Allah, maka Allah Ta'ala hukum mereka. Wa inna lasadiqun, kami benar dalam wahyu kami. Artinya semua pengharaman ini datang dengan wahyu. Fa in kadzabuka, sekiranya mereka mendustakan kamu wahai Muhammad. Faqul rabbukum, katakan Tuhan kamu dzu rahmatin wasi'ah. Allah itu maha luas rahmat. Kenapa kamu tidak beriman? Yang kamu dustakan kenapa? Apakah kamu dusta ni kerana sudah macam rasa dah bersalah ataupun dah banyak sangat buat jahat macam tak boleh kembali balik? Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang buat jahat, dia tak nak lagi buat baik sebab dia rasa jahat dia banyak sangat. Dia tak mungkin boleh dikembalikan, tak mungkin dia boleh insaf.
Dia rasa macam dia tak akan diterima. Maka Allah Ta'ala sebut, apakah kerana kejahatan-kejahatan kamu melampau lalu kamu rasa dah alang jahat terus tunggu masuk neraka lah. Allah itu luas rahmat. Kalau kamu memohon ampun, Allah ampunkan. Tetapi kalau kamu tidak mau nak kekal kekufuran, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, maka Allah Ta'ala tidak akan melindungi hukuman-hukuman bala bencananya kepada orang-orang yang zalim bila mana datang. Kalau orang beriman, bila datang musibah, Allah lindungi orang beriman. Tetapi orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang ingkar, Allah tak akan lindungi mereka. Maka matilah mereka dengan segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.